Yes, Okey, silakan. Okay. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alright, para hadirin sekalian, saya berasa sungguh bertuah kerana dapat menjemput penceramah kita yang istimewa pada malam ini untuk membuat sesi perkongsian di platform kita Shaping the Leaders of Tomorrow. Hadirin yang dihormati, kalau saudara-saudari baru menyertai kami, Shaping the Leaders of Tomorrow merupakan platform untuk kita berkongsi ilmu dan pengetahuan untuk generasi muda, Gen Y, Gen Z, Millennium tentang segala isu semasa seperti karier, kemahiran yang diperlukan sebagai fresh grad dan sebagainya. Jadi ikutilah kami dan bagi satu like. Okay. Sebelum saya memperkenalkan penceramah kita yang segak lagi tampan bergaya pada malam ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita malam ini, iaitu nilai sebenar sesuatu. Dekat screen sharing ni sudah ada nilai sebenar sesuatu. Pernah tak saudara-saudari memikirkan perkara tersebut? Sesuatu benda itu mungkin bernilai macam emas, tetapi benda yang sama dan sebiji itu mungkin merupakan sampah bagi individu lain. Macam mana kita dapat menilai anggapan itu? Sidang hadirin, marilah kita dengar dari penceramah kita pada malam ini, Encik Ashraf Wahab. Sebelum tu saya nak beri sedikit tentang latar belakang Encik Ashraf. Beliau merupakan seorang jurubahasa serentak bebas, penterjemah, motivator dan juga ahli perniagaan. Beliau mendapat pendidikan awal di Jepun dalam bidang material engineering dan mempunyai master dari UKM dalam bidang pengurusan industri. Beliau pernah menjadi engineer di awal kariernya dan menjadi pencara di negara Arab Saudi dalam bidang plastik. Beliau sering dijemput memberi kursus dalam bidang motivasi dan pengurusan industri terutamanya yang berkaitan dengan Jepun. Pakar dalam bahasa Jepun dan berpengalaman luas dengan cara kerja dan kehidupan orang Jepun. Beliau berazam ingin mendidik masyarakat Malaysia menjadi lebih produktif dan maju dan sangat ingin membawa negara Malaysia sebagai menjadi sebuah negara maju baik dari segi material maupun mentaliti. Sidang hadirin yang dihormati. Jadi, apakah itu nilai? Apakah itu nilai sebenar? Baiklah, tanpa membawa masa lagi, mari kita jemput Encik Ashraf untuk memberi penjelasan tentang maksud dan konsep nilai ini. Encik Ashraf, silakan. Okey, baiklah. Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton-penonton live di luar sana. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Jaslin yang sudi mengundang saya ke platform beliau, iaitu Shaping the Leaders of Tomorrow. Dan saya sangat-sangat berbesar hatilah dapat dijemput untuk berkongsi sedikit pengalaman, sedikit pengetahuan yang mungkin orang lain sudah ada tapi mungkin juga tiada. Yang tiada tu boleh diambil manfaat. Jadi saya harap program malam ini kita dapat manfaatkan sepenuh-penuhnya. Okey, jadi saya dengan pertanyaan Dr. Jaslin tadi, iaitu apa itu nilai dan apa itu nilai sebenar sesuatu. Okey, sebelum saya mulakan itu, untuk menjawab persoalan itu, saya biasanya dalam mana-mana seminar ataupun saya punya ceramah, saya suka bertanyakan dahulu ataupun berkongsi dahulu, iaitu YIIFM, what is in it for me. So mungkin pendengar penonton semua tak tahu buat apa aku nak dengar webinar ataupun seminar Encik Ashraf ni. Apa kepentingannya dalam diri aku. Jadi sebelum apa-apa saya nak bagi tahu, dalam sebaik saja selesai kita berkongsi pengalaman dan pengetahuan ni, kita akan tahu cara untuk buat keputusan dalam hidup kita. Tak kiralah apa siapa, tak kiralah apa momen ataupun apa juga senario yang kita hadapi, insya-Allah ada mekanisme atau cara yang saya nak kongsi yang mungkin kita boleh pakai. Okey. Yang kedua, saya akan terangkan erti produktiviti juga di samping nilai. Saya akan terangkan erti produktiviti yang kebiasaannya disalah ertikan maksud produktiviti ini, yang biasa kebiasaannya orang fikir ini adalah untuk industri, perkilangan ataupun production sahaja. Tapi sebenarnya produktiviti ini mempunyai erti yang jauh lebih mendalam dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir mungkin, yang ni pun tadi saya ada promise dalam Facebook saya, macam mana kita nak mengumpul wang atau membuat tabung dalam keadaan sukar sekarang ni. Okey, mungkin bagi satu tujuan, contohnya kita nak pergi haji. Tapi kita dalam keadaan sukar ataupun gaji kita banyak tu je, macam mana kita boleh buat sesuatu untuk mengumpulkan wang? Ini adalah antara
perkara-perkara yang saya akan kupas dan kongsi bersama penonton semua. Okey? Jadi baiklah, kita terus masuk ke soalan Dr. Jaslin tadi. Jadi apa itu nilai? Okey, saya biasanya kalau berhadapan, saya suka bertanya, tapi sebab ini kita one way je, jadi saya boleh bertanya pada Dr. Jaslin sajalah. Okey, tak apa. Saya terangkan dahulu. Okey, saya suka two way interaktif, tapi kita dalam keadaan macam ni kita bercakap sendiri. Virtual kan sebab sekarang. Virtual. Okey. Tapi Dr. Jaslin, bolehkah penonton bertanyakan sesuatu dalam Facebook ke, dalam Zoom ke, boleh ke? Dekat chatbox boleh. Chatbox boleh So mereka boleh tanyakan Yes, okay. Penonton kalau ada apa-apa soalan boleh taruh dalam chatbox, nanti kita akan bacakan. Okey, jadi kalau begitu semua penonton semua silalah tanya kalau ataupun nak kongsi ke, ataupun nak bagi komplain ke, komen ke, silakan, tak ada masalah. Kita akan bacakan nanti dan saya akan cuba jawab. Okey, yang pertama apa itu nilai? Sering kita sambil lewa tentang apa itu nilai. Kita jarang terfikir. Okey, sebenarnya nilai itu dari segi bahasanya terbagi kepada dua lah. Nilai dari segi bahasa terbagi kepada dua yang besar, iaitu nilai objek, nilai yang maknanya nilai yang benda itu sendiri. Contohnya nilai telefon ni berapa? RM1,000. Itu nilai objek ataupun objektif. Kita boleh kira dia dalam bentuk nombor, ada numerical. Dan yang kedua, nilai yang kedua maksud dia ialah nilai kepada penerima itu. Penerima objek itu, penerima servis itu. Yang ini tidak boleh dikira. Contohnya, saya menerima suatu servis yang teruk. Yang saya bayar RM1,000. Tetapi contoh saya minta dia potong rumput. Saya bayar RM100. Tapi rumput yang dipotong separuh je. Jadi mungkin saya tidak puas hati. Jadi mungkin pembayaran nilai objek RM100 tadi kepada saya mungkin adalah sampah ataupun kosong ataupun apa ni kan macam tu. Jadi nilai ni sebenarnya sama juga, pernah dengar kan, beauty lies in the eyes of the beholder. So sama juga, nilai ni pun lies in the eye of the receiver ataupun beholder lah. Maksudnya tak semestinya, okey, saya bagi satu contoh supaya semua orang senang faham, mudah faham. Contoh gambar, saya ambil gambar ataupun juru foto ambil gambar, gambar perkahwinan saya. Contoh dengan isteri saya. Contoh ataupun Dr. Jaslin dengan suami dia ambil gambar. Gambar tu kalau zaman dahulu tidak ada digital kamera, tidak ada digital, kita kena simpan dalam album. Kalau yang zaman dulu gambar tu sangat bernilai. Kalau hilang, boleh kata boleh nak bunuh orang lah. Macam mana gambar yang sangat-sangat bernilai ni hilang, kan? Betul tak? Tapi zaman sekarang mungkinlah ada simpan, kita copy backup ke apa kan. Tapi nilai gambar tu adalah sangat tinggi. Mungkin ini terpulang kepada orang lain. Mungkin kalau kata gambar perkahwinan Dr. Jaslin dengan suami dia tu hilang, dia sanggup, siapa yang boleh dapatkan balik gambar tu, aku bayar RM1,000. Nampak? Kan? Jadi nampak, nilai gambar tadi tu mungkin RM1,000. Mungkin dia sangat-sangat perlukan, dia sangat-sangat cinta kat suami dia, alamak, RM10,000 pun tak apalah. Boleh meningkat lagi. Jadi nilai tu mungkin jadi RM10,000. Okey. Jadi nampak tetapi ini saya bagi contoh kata bukan Dr. Jaslin katalah seseorang itu dah ambil gambar kahwin tu, tiba dia bercerai. Dia bercerai, nilai gambar tu aku tak nak gambar ni. Kan? Jadi nilai tu dah tak ada. Nilai tadi yang tadinya dia sanggup bayar RM1,000, RM10,000, bila dia bercerai, nilai gambar tu tak ada, kosong. Aku tak nak tengok pun lagi gambar ni dah. Kalau boleh, aku sendiri nak bakar dia. Nampak? Jadi nilai ni, nilai kepada penerima ni adalah nilai yang subjektif, yang abstrak, yang kita tak boleh nak tentukan, melainkan penerima itu sendiri yang boleh tentukan. Betul tak? Dr. Jaslin faham setakat ni? Betul. Yes. Okey. Kalau ada apa-apa nak interrupt, silakan. Saya boleh jawab. Okey. Dan sekarang setelah kita faham okey, saya nak bagi satu contoh lagi yang untuk lebih meyakinkan apakah itu nilai Okey, saya selalu bercakap kepada kawan-kawan ataupun semasa saya memberi ceramah, saya selalu berkata nilai RM1 juta duit wang di dalam bank, yang disimpan di dalam bank, okey, dalam current account ke, saving account ke, fixed deposit ke, apa-apalah, investment ke, nilai duit tu walaupun kalau dalam investment dia bertambah
daripada sejuta jadi 1,500,000 contoh Tetapi nilai duit itu adalah kosong. Ini agak kontroversial sikitlah sebab nilai banyak kan? Okey. Bagi saya nilai adalah apabila suatu benda itu bernilai apabila benda itu berguna atau dimanfaatkan Kalau dia duduk kat situ walaupun dia bernilai objek RM1,000,000 tapi apa boleh buat? Apa yang boleh dilakukan kepada RM1,000,000 daripada RM1,000,000 tu? Tak ada apa-apa. Dia duduk kat situ. Kepada kita yang pemilik wang RM1,000,000 tu pun tak jadi apa-apa. Contoh malam tu kita sedang memandu, tiba-tiba ada satu kontena hendak melanggar kita Oh dah dekat dah ni, nak langgar kita ni. Apa yang duit RM1,000,000 tu boleh buat kat kita? Tak boleh. Kita akan mati kalau dilanggar. Tak boleh. Jadi nilai dia kosong. Tidak ada nilai. Okey, walaupun tadi saya dah cakap nilai kepada penerima ada dia subjektif, tetapi apa yang boleh saya katakan kadang-kadang nilai dia adalah kosong. Okey, bila kita keluarkan, kita belanja makan, kita pergi vacation, itu ada nilai lain Okey, tetapi saya sering juga katakan nilai duit RM1, nilai duit RM1 mungkin bernilai tidak ternilai. Anda faham Tidak ternilai itu maksud dia sangat-sangat besar nilai dia. Lebih daripada RM1,000,000, lebih daripada RM2,000,000. Okey, nilai RM1. Contohnya, RM1 itu anda semua penonton semua bawa ke negara Sudan contoh yang kelaparan, yang tak ada makan. RM1 tu boleh beli paracetamol. Kadang-kadang kanak-kanak di negara-negara yang miskin ni mereka mati hanya kerana tak ada paracetamol. Hanya kerana tidak mampu membeli paracetamol ataupun kita panggil Panadol untuk menurunkan suhu badan bila kita demam. Kadang-kadang itu pun mereka tak ada. Jadi nilai kita bawa RM1 tu, ada budak demam di Sudan, kita belikan Panadol atau paracetamol. Nilai dia adalah tidak ternilai. Sangat priceless. Nilai ini sangat besar. Jadi walaupun RM1 tetapi bernilai tidak ternilai. Bernilai sangat besar. Lebih daripada itu kerana dia adalah nilai nyawa. Bolehkah kita beli nyawa? Tak boleh kan? Jadi kita tidak boleh membeli nyawa. Nak saudara-saudara bayar saya 30 bilion sekalipun untuk beli nyawa contoh mak bapak kita yang dah meninggal, tak boleh, tak dapat. Jadi nilai dia nyawa bererti nilai besar. Okey? Jadi di situ kita dapat kesimpulan apakah itu nilai sebenar. Nilai sebenar itulah tadilah yang saya cakap tadi, nilai sebenar yang dibawa oleh objek ataupun wang ringgit ataupun apa-apalah yang tersebut, nilai kepada penerima itu. Dan tiada nilai sebenar sebenarnya yang mutlak. Tiada nilai sebenar mutlak. Gambar kahwin tadi pada seseorang itu sangat bernilai, tapi pada seseorang yang lain tiada nilai ataupun nak bakar dia. Jadi nilai ini sebenarnya relatif relatif. Dia bukan mutlak, not absolute, dia adalah relatif. So kita faham Jadi kita renung-renung kembali di rumah kita contoh misalnya di rumah kita ada blender lah, contoh blender baru lagi yang kita tak pakai. Dia terletak je kat situ. Apalah salahnya kalau kita jadikan dia bernilai, kita sedekah atau kita bagi rumah anak yatim pakai. Pakailah. Sebab saya pun tak pakai. Dekat rumah saya dia tak ada nilai pun. Dia duduk je situ. Pasti ada banyak benda-benda macam tu di rumah kita. Betul tak? Kan? Jadi bukan saja saya bagi contoh tu. Contoh basikal. Basikal yang kita beli tapi kita tak pakai ataupun selalu yang kita terjadi kat kita dah. Jangan tipulah, ramai orang macam ni. Beli treadmill untuk kita bersenam kita beli treadmill nak bersenam tapi kita last jadi tempat sangkut baju. Nilai dia jadi nilai tempat sangkut baju je. Faham Jadi kita beli mahal, kita rendahkan nilai dia dengan sikap kita. Jadi kalau kita boleh renungkan kembali, benda tu sebenarnya bernilai besar, bernilai tinggi, tapi bila di tangan kita, dia jadi kosong nilai dia. Amat rugi. Dunia ni rugi tau. Dunia kita ni, pernah dengar ungkapan tak? Dunia ni cukup untuk semua orang. Dunia ni, Tuhan cipta dunia ni cukup kepada semua orang. Sekarang ni ada 7 bilion kan? 7 bilion orang ni sebenarnya dunia ni cukup. Tetapi dunia ni tak cukup kepada orang yang tamak. Pernah dengar kan? Kalau kita tamak memang tak cukup. Tetapi sebenarnya kita renung kita punya barang-barang yang banyak kat dalam rumah kita tu, yang kita biarkan saja. Hanya nilai satu je yang ada nilai kat kita pada perlakuan tersebut. Kita simpan barang kita di rumah, nilai sentimen. Itu je.
Alah sayanglah kalau aku buang tu kenangan tu. See, kita tewas dengan nilai sentimen. Nilai kenangan yang padahal tak ada apa pun. Kita boleh je kenang fikir, oh ingat balik kan. Boleh tanpa barang tu pun. So kita renung kita imbas kembali, kita duduk dan diam kat rumah kita. Kalau kita hendak menjadikan dunia ni cukup kepada semua orang, kita cuba buat begini. Sekarang ni walaupun dunia ni cukup kepada semua orang, still kita dengar di sana sini banyak orang miskin, banyak orang susah. Kenapa? Sebenarnya tadi contoh ni saya bagi contoh je. Tadi saya buang separuh nasi saya. Nampak? Saya buang separuh nasi saya sebab saya dah kenyang sangat. Ini bukan contoh lah, ini betul lah tadi memang saya tak habis makan. Saya terpaksa, alamak, tak boleh makan. Tapi bayangkan kalau kita kumpulkan yang sikit sini, sumber-sumber ni, resources ni, kita mungkin boleh dapat bagi 15 orang yang tengah tak makan sekarang ni. Di mungkin gelandangan ataupun homeless, tak ada makan malam ni, ataupun orang yang baru kehilangan kerja. Kalau kita dapat kumpulkan semua benda-benda yang kita buang ni, dunia ni cukup. Boleh bagi kepada mereka sebenarnya, kita buang. Saya pun rasa bersalah lah kan. Tapi sebab ada sikit je lagi mungkin dalam satu suap je, saya tak boleh habiskan. Tapi itulah maksud saya, maknanya kita boleh ambil itu, memberi kepada, tapi kita kira secara holistik lah. Bukan maksudnya saya nak bagi orang makan yang sisa-sisa saya. Bukan, itu maksudnya mana secara holistiknya kita ni cukup. Tak ada masalah sebenarnya. Manusia dah hidup dalam dunia ni, sebab ini Tuhan dah jadikan. Memang cukup. Memang cukup. Okey, jadi saya berhenti di situ dulu untuk soalan yang tambahan yang kedua ni. Saya harap kalau ada soalan, bolehlah tanyakan ataupun moderator sendiri kalau ada soalan tambahan ke apa, sebelum kita boleh pergi ke soalan yang seterusnya. Para hadirin yang dihormati, ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis di chat box kita ataupun dekat FB, boleh letakkan komen ya, nanti kita akan baca. So yes, yang tadi tentang nilai, tentang contoh tu memang memang betul. Terutamanya treadmill. Yang tu saya rasa memang ramai yang antara kita lah kan. Kalau yang masa nak beli tu memang berazam nak bersenam lah, nak ini yang tu, biasanya akan duduk di rumah jadi macam tu, sangkut baju lah, berhabuk, kita tidak akan guna langsung. Yang tu pun dah satu contoh yang memang kita boleh cakap lah yang membazir lah kan kalau kita nak cakap untuk macam tu. Boleh sebenarnya Dr. Justin saya tambah kita beli tu ada tujuan dia. Kita bukan membazir pada masa mula lah, pada permulaannya. Kita beli tu untuk kita sihatkan barang kita nak bersenam. Itu satu pelaburan yang baik. Tetapi malangnya mungkin ada sebab-sebab tertentu tak cukup motivasi. Tak cukup motivasi ke apa, kita biarkan dia. Jadi dah alang-alang kita dah ada benda tu, why not kita jalankan nilai sebenar dia. Maknanya mungkin orang lain guna kan. Saya nak cerita sikit Dr. Justin, masa saya di Jepun dulu, saya ini cerita pasal perangai orang Jepun tambah sikit boleh okey boleh. Perangai orang Jepun ni, saya dulu pernah buat kerja-kerja volunteer tau. Kerja-kerja sukarelawan volunteer job. Saya mengumpulkan barang-barang terpakai ataupun pre-loved things untuk kita senang cerita kita buat bazar, free bazar. Mana siapa-siapa datang boleh ambil je sebenarnya ataupun bayar sikit lah, mungkin 20%, 3%. Saya pernah jual kereta Saya pernah jual kereta harga RM3. Macam itulah contohnya. Sebab dekat dalam kereta betul. Kereta yang boleh berjalan lagi. Tapi sebab kita ada orang sedekah orang Jepun saya duduk dekat office tu. Saya punya kerja masa tu angkat telefon. Dan catat dekat kertas okey, dia telefon, okey saya contohlah nama saya Nakamura, saya ada barang nak bagi ni. Okey, terima kasih banyak. Boleh bagi tahu alamat dan bila saya boleh ambil. Dia bagilah dan dah kumpul semua, saya pergilah bawa kereta, saya pergilah ambil barang kan. Nak cerita kat sini, barang yang mereka bagi tu bukan barang terpakai pun sebenarnya. Barang tu memang barang second hand, tapi dia tak pernah pakai lagi. Banyak barang macam tu yang orang Jepun bagi. Jadi yang paling klasik lah, yang paling banyak sekali mereka bagi pinggan mangkuk yang cantik tu kan. Pinggan mangkuk. Tapi orang Jepun memang, mereka tu memang cermat kan, kalau mereka dah guna pun memang nampak bersih, memang nampak baru. Betul. Mereka dah bukan sahaja cermat,
Tapi yang ni dia tak pakai pun. Jadi dia simpan elok. Elok disimpan dekat dalam kotak yang asal dengan setiap ada bungkusan hadiah lagi. Dia kata saya tak pakai pun ni, dah lama saya simpan. See, mereka betul-betul faham. Kalau disimpan pun benda tu memang mahal. Itu saya nak cakap, orang Jepun ni dia tak ada perasaan tamak tau. Dia tahu nilai. Kalau dia tamak pun dalam hati dia, kalau dalam Cina apa? Kiasu Bukan, kiasu bukan. Tamak tu bukan. tamsam. Oh, Tansinya. Saya ingat macam kiasu tu bukan Okey, jadi kalau kita macam kita fikir buat apa aku nak bagi tu mahal tu. Harga pinggan tu kadang-kadang contohnya RM500. Noritake. 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 Jadi dapat noritake. Wih, mahal ni, tapi sebab saya bukanlah jenis apa kata neko baba, bukan nak ambil nak curi. Jadi saya bawa pergi kat tempat saya simpan. Dan pada hari yang dijanjikan kita buat free bazaar, charity bazaar. Dan kita sasarkan kepada orang-orang luar, orang-orang asing yang susah kan, Jepun mahal kan. Jadi mereka ni hidup cukup-cukup makan je, tak cukup makan, tak ada apa. Jadi kita nak bantu mereka datang lah. Kita buka, ada yang untung dapat beli kereta RM3 ataupun 300 yen lah, 300 yen. Saya pernah jual, ini cerita betul, saya sendiri. Basikal 100 yen. Ataupun jam ke apa, semua banyak lah. Jadi nak cerita kat sini, tengoklah bangsa tu bangsa tu sangat maju sangat maju. Kenapa mereka maju? Sebab kerana mereka tahu nilai. Itu dia rahsia. Kalau orang Malaysia kita ni nak maju juga ialah kita kena tahu nilai. Sebab tu saya bawa tajuk ni. Sebab saya nak semua orang tahu nilai. Seperti saya cerita tadi lah, nilai sejuta adalah kosong. Kena faham tu. Kita cerita benda yang ekstrim, yang exaggerate, yang ekstrim supaya orang boleh faham. Saya suka macam tu. Kita cerita benda yang exaggerate, yang ekstrim supaya kita tahu, dan di bawah, bawah kosong dengan exaggerate, dan tengah-tengah tu kita fikir sendirilah. Okey. Demikian tadi penjelasan tentang taklif nilai yang pada pandangan saya memerlukan penjelasan yang terperinci dan memang menarik daripada Encik Ashraf. Jadi kita move on to the next one. Apa itu productivity pula, Encik Ashraf? Bagaimana kita boleh dan atau dapat meningkatkan productivity itu? Okey, kita tengok pada slide seterusnya. Susah pula dia nak tukar. Saya try keluar. Okey. Nanti kita pergi ke diagram ni. Ini sangat ni ciptaan saya sendiri tau. Boleh jadi panduan. Boleh jadi panduan kepada kita untuk menentukan ni value versus priority. Nanti saya cerita sekejap lagi. Okey, saya cerita productivity dulu. Okey. So productivity ni yang pada permulaan tadi saya dah ceritakan. Ramai salah faham productivity, mereka ingat ini hanya untuk kilang pembuatan, perkilangan kan. Sebenarnya daripada segi makna pun kita tahu, bukan, memanglah kita tak jarang guna production dalam kita punya hidup seharian kita, tapi dari segi maksud dia, dari segi bahasa dia, memang maksud dia ialah productivity, maksudnya ialah bagaimana kita menghasilkan sesuatu, productivity, daya penghasilan. Dari segi bahasa, daya penghasilan sesuatu. Okey, kadang-kadang bahasa biologi ataupun bahasa perubatan pun, orang perempuan pun produktif panggil kan. Maksudnya dia boleh menghasilkan manusia lain. Dia sangat-sangat produktif. Dalam bahasa Melayu subur lah kan. Itu pun makna lain produktif Tapi maksud sebenarnya lah daya penghasilan sesuatu. Okey, dalam kilang di kilang, di production industri, productivity ni senang cerita output bahagi input. Kalau output banyak, katalah output 50, input 30, bermakna baguslah. Input 30 aja, output 50, maksudnya memang sangat-sangat produktif. Okey, maksudnya lebih dari satu tu bagus, lebih lagi bagus. Okey, tetapi yang saya nak cerita atau kongsi tentang productivity yang tajuk kita ialah productivity kehidupan, kehidupan, life productivity. Okey, apa maksud productivity kehidupan tu? Ialah efisiensi ataupun keberkesanan dalam masa yang ditetapkan. Bukannya bila-bila masa. Kerana masa kita tak boleh kawal. Tak ada siapa dalam dunia ni boleh kawal masa. Kan? Masa tetap berjalan. Tak boleh ambil balik. Tak boleh. So, dalam masa yang ditetapkan tu kita boleh kawal. Sejam. 2 jam. Itu boleh kawal.
Jadi produktiviti ini adalah keberkesanan dalam mencapai sesuatu sasaran dalam hidup kita. Okey, saya bagi contoh senanglah. Sebab kita kalau belajar ni kena bagi contoh. Apa guna kita tahu bahasa-bahasa macam ni tapi tak tahu contoh dia. Jadi kita bagi kepada dua. Satu sasaran kecil. Satu lagi sasaran yang besar. Okey. Untuk sasaran kecil keberkesanan dalam mencapai suatu sasaran dalam hidup ni, sasaran kecil, saya bagi contoh kita kerja. Contohnya saya bagi contoh saya seorang bukan suri rumah. Apa istilah tu, suri rumah yang wanita yang bekerja tapi dia mother saya tak ingat tu. Dia Working from home mother. Bukan, macam itulah working lebih mother kurang lah. Working mother lah. Okay. Dia working tapi dia mother juga. Dia Ibu kena masak. yang bekerja. Dia kena masak untuk anak dia tapi dia nak pergi kerja. Pagi dia nak masak. Lepas tu pukul 7 dia nak kena standby prepare sarapan, breakfast untuk anak dia nak pergi sekolah. Tapi lepas tu dia nak pergi kerja. Kesian kan? Itu nak jaga rumah lagi. Nak jaga rumah lagi, nak kemana lagi. Jadi ini adalah sasaran kecil yang kita boleh fikirkan ya. Sasaran pertama contoh memasak. Kedua mengemas rumah. Okey. Ketiga mungkin membasuh baju. Okey, apa-apalah sasaran kecil dalam kehidupan seharian kita ada sasaran kecil. Okey, contohnya kita ambil satu contoh, memasak. Okey. Kalau kita punya produktiviti bagus, kita boleh memasak dalam masa 30 minit. Bangun pagi 6, kita sembahyang, kita mandi apa semua. Dan kita start masak, kita boleh siap dalam masa setengah jam. Berbandingkan kalau ambil semua memasak maknanya memasak jelah. Semua. Ya. Okey. 30 Jadi minit tu okey. 30 minit. Jadi kita punya produktiviti adalah tinggi. Okey? Jadi kalau kita memasak pagi-pagi tu mengambil masa 1 jam, produktiviti kita rendah. Ataupun kita masak cincai je. Kita masak goreng telur untuk anak kita, telur tu hangit ataupun separuh masak tak boleh makan. Itu pun namanya produktiviti rendah. Bukan sahaja kita boleh membuat dalam masa setengah jam, tapi kita kena tengok kualiti juga. Bukan saja masa lah, maknanya kualiti tu kena tengok juga Ya, jadi semua segala faktor untuk efisiensi ni kita kena tengok. Jadi masa. Jadi okey, untuk menyelesaikannya, contoh saya kata belilah contohlah, saya tak tahu apa yang pressure cooker tu apa, Noxa. Contoh Noxa. Kita beli Noxa. Harga dia mahal. Okey. Harga dia mungkin RM1,000. Tetapi malam tu kita boleh potong-potong sebelum kita tidur, kita masukkan, kita set timer. Besok pagi dia boleh masak. Ada cara kita boleh tingkatkan produktiviti kita. Mungkin cara tu perlukan sedikit wang. Tapi bila ataupun dapat pembantu rumah. Sekarang kan maid ada yang betul. Tak ada tiada siapa yang tak mahu pembantu rumah untuk tingkatkan produktiviti. Cuma wang saja. Dia tak ada duit. Jadi itu salah satu cara. Okey, kalau kita perlu korbankan masa kita, kena bangun mungkin sebab kita nak masak lambat lah, kita bangun 5 pagi lah. Okey, kita buat sejam setengah masak. Cantik, perfect. Anak suka, happy pergi sekolah. Lepas tu kita pergi kerja pukul 7 sampai ke tempat kerja kita mengantuk. Okey? Mengantuk, kita punya prestasi, performance kerja kita teruk. Dan kita ujung tahun tu kita punya bonus ataupun appraisal kita dapat sikit. KPI semua tak baik. KPI tak baik. Kita boleh bandingkan ya. Kita dapat mungkin patutnya kalau kita performance kita tinggi, kita dapat bonus mungkin 2 bulan. Ataupun mungkin dapat appraisal RM500. Tapi oleh kerana kita terpaksa kejar yang sasaran kecil tadi, kita gagal dalam keseluruhan hidup kita. Yang mana sedangkan kita boleh ambil duit kenaikan gaji atau bonus kita itu untuk membayar maid ataupun untuk membeli sedikit barang yang tinggi efisiensi dia. Itu maksud saya. Ada benda yang kita ramai orang salah ataupun ramai orang tidak boleh terfikir tau. Contoh lain lah. Dia busy kerja apa semua. Betul bila dia nak beli makan, dia balik masak juga. Ataupun alah mahal lah Grab ataupun Food Panda tu. Dia boleh fikir macam tu. Sedangkan bila kita kira balik keberkesanan, duit minyak nak pergi keluar, penat masak, masa lagi yang mana paling besar nilai dia adalah masa. Masa itu emas. Okey? Dia sanggup juga masak, dia sanggup korbankan segala-galanya hanya nak selamatkan RM10 yang dia bayar kepada Grab Food ataupun Food Panda.
Sedangkan itu adalah pusingan ekonomi yang baik. Kalau kita bayar Food Panda tu, kita dapat jimatkan kita punya masalah-masalah kita tadi untuk tingkatkan produktiviti kita. Di samping itu, kita boleh gerakkan ekonomi kita dengan membayar Food Panda. Mereka pun perlukan, dia masyarakat Malaysia juga. Mereka juga mahu hidup. Kalau tak ada, semua orang fikir, susah lah kan. Tak boleh. Itu satu lagi saya nak terangkan. Yang kedua ialah sasaran. Betul. Sorry ya, so just interrupt. Yang ni memang betul sebab katakan macam Encik Ashraf pun tahu kan sebab dia ada family, dia ada anak-anak kan. So bila tak ada masa nak masak, katakan dah lewat, dah balik dari kerja tu memang dah lewat. So bila mereka nak tunggu kita masak tu mungkin dah mereka lagi lewat. Nak tidur, nak pergi ke sekolah, nanti mereka bising, lapar. Betul. So masa tu jadi life quality mereka akan menurun. Betul. Dengan sebab kita tak nak fikir sikit lah. Memang betul. Life quality kita akan turun. Anak-anak akan jadi nak menangis, nak marah, mengamuk. Kadang-kadang perhubungan suami isteri pun ni kan, alamak, yang makan tu tak yang siap punca lagi. jadi bertengkar sebab mereka akan dah lewat, lepas kita akan marah anak-anak, tak tolong. Betul. Itu yang kita perlukan sedikit pemikiran yang agak positif. Menilai yang mana lagi. Nilai. Ya, betul. Itu yang saya nak tekankan tadi. Kenapa tajuk kita nilai sesuatu itu. Inilah dia. Kita tengok nilai mana yang tinggi. Okey, jadi sasaran besar contoh yang kita nak pergi buat haji ataupun kita nak pergi vacation. Itu adalah sasaran besar kita. Macam mana kita nak capai? Kalau kita tidak boleh meningkatkan produktiviti kita. Okey, ada orang kata dengan saya, gaji aku 2,000, gaji wife aku 1,500, 3,500. Bayar ni, bayar tu, bayar ni. Hujung bulan ada tinggal 300 untuk makan. Mana cukup? Nak simpan lagi, nak pergi vacation lagi. Harapkan kepada mungkin nanti bonus. Dapatlah sikit, bolehlah pergi cuti-cuti Malaysia. Itulah yang banyak berlaku kepada masyarakat kita, keluarga-keluarga yang average. Kalau keluarga-keluarga yang kaya tu saya tak nak sentuh lah. Itu mereka ada produktiviti tersendiri mereka yang boleh mereka pakai. Jadi yang saya nak cerita ni untuk mereka yang rasa macam tu. Sebenarnya kita boleh buat sesuatu tahu. Untuk mencapai sasaran besar kita pun, kecil pun kita boleh capai dengan meningkatkan produktiviti, besar pun kita boleh capai dengan meningkatkan produktiviti. Dan ada satu tips lagi saya akan bagi lepas ni. Tak perlu kita dapat naik gaji ataupun kita selama ni kita pakai Astro, kita potong Astro untuk kumpul. Tak perlu. Astro tu pun ada nilai dia juga kan. Jadi ada cara dia yang mana di hujung nanti saya akan kongsi. Okey, jadi balik kepada nilai yang Dr. Jasli pun dah nampak kenapa saya cerita ni, nilai sesuatu tu perlu kita perhati. Okey, saya tunjuk tadi graf ni. Okey, ini yang saya cipta tadi. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau anda semua berada di persimpangan nak menentukan nak buat atau tak buat, nak beli atau tak beli, nak join atau tak join, nak masuk sekolah atau sekolah. Okey, kita tengok graf ataupun diagram yang saya buat ni. Kita tengok ada paksi X adalah paksi X priority. Yang ni sesuai untuk saya selalu macam tu. Nak bagus. Tak tahu. Ya. Okey, jadi menilai. Jadi paksi X ni priority, paksi Y ialah value, nilai dan keutamaan. Okey, jadi nilai dan keutamaan. Okey, jadi saya bagi kepada kuadran macam ni, A, B, C dengan sebelah sini semua D. D tu buang maknanya buang, tak payah. Okey. Jadi macam mana kita nak tengok Kalau kita tengok sini, nilai kat sini paksi Y ni dan paksi X adalah priority. Okey. Kalau kita punya priority kita rendah dan nilai benda tu pun rendah di A ni, avoid. Jangan ambil lah. Jangan buat. Jangan buat. Nilai rendah, priority pun rendah. Okey, contoh saya bagi contoh kita nilai ni bukan nilai duit kan? Nilai tentang bukan nilai yang tadi saya cerita itulah. Bukan nilai duit saja. Mungkin ada nilai duit, mungkin yang nilai sebenar tadi, yang relatif tadi. Ini hanya kita yang tahu. Diagram ni hanya kita yang boleh buat, yang boleh gunakan. Orang lain tak tahu. Mungkin BMW nilai dia kat sini mungkin, tapi pada kita nilai dia mungkin dekat bawah sini. Jadi hanya kita yang tahu. Okey, contoh tadi contohnya seorang itu bergaji RM3,000. Biasa maknanya kat Malaysia ni kira B40 tu, dah kira miskin dah tu. Dia pakai telefon katalah
Samsung yang biasalah yang nilai yang harga dalam 600 700 itu Samsung dia rosak. Okey, rosak. Jadi tapi dia tengok kawan-kawan kat tempat kerja dia yang gaji sama macam dia juga pakai iPhone 11, iPhone 12. Jadi dia pun teringin. Tapi nak beli ke tidak? Jadi kita tengok kat sinilah. iPhone tu memang pada seseorang tinggi nilainya, tapi pada seseorang yang lain tiada nilai pun. Dia cuba pakai WhatsApp je. Buat apa dia nak beli iPhone? Dia cuba pakai WhatsApp dengan ambil gambar. Huawei ataupun Oppo, Vivo lagi pun boleh cantik ke gambar. Jadi nilai pada orang itu tiada nilai pun. Melainkan seseorang yang memerlukan iPhone tu untuk professional job dia. Dia perlukan iPhone untuk on the move. Untuk dia bekerja kat mana-mana. iPhone ni tidak dia laju, dia tidak mudah hang contoh kat situ mungkin orang tu nilai dia tinggi kat sini atas. Okay, tapi tengok pada priority juga. Keutamaan kita. Okey, kita gaji RM3,000, bila kita beli iPhone dah tentu kita ambil hutang. Bulan-bulan katalah bayar 200, Tapi bila kita bayar 200 tu kita terpaksa sacrifice susu anak kita. Selama ni kita pakai brand yang mahal, yang mahal sikit, kita korbankan pakai susu krim je. Susu apa FNN je kan. Kita korban kita. Maksudnya kita dah langgar priority. Maksudnya iPhone tadi mungkin kita nak pakai, kita rasa nilai dia tinggi. Kita rasalah nilai ni tinggi, aku nak pakai ni, aku nak buat kerja ataupun aku nak buat bisnes, nak jumpa datuk mana-mana, nilai tinggi. Tapi priority dia tak ada. Kena mengorbankan susu anak dia. Jadi dia mungkin jatuh pada B sini ataupun B sini. Jadi better not lah, janganlah. Jangan ambil lah. Jangan belilah. Jangan belilah benda tu. Kita nampak tak? Okay, tapi orang yang sama, pendapatan yang sama, dia cuba buat bisnes, okey, dia nak meyakinkan dia nak meyakinkan seorang klien untuk membeli produk dia terpaksa pakai tu. Maknanya bila dia dapat clinch bisnes tu, close deal, dia akan dapat contohnya kontrak yang besar. Image dia nak dia nak image dia jadi priority dia tinggi pada masa tu. Faham tak? Priority dia bila dapat projek ni, aku dapat kekayaan, aku dapat mengubah hidup aku. Jadi priority pada masa tu besar, tinggi. Dan value iPhone tu tinggi. So ambil, belilah. Kat sinilah. Kita tengoklah priority tinggi, nilai tinggi, dia jatuh pada kuadran ini, boleh kita beli. Itu cara guna diagram ni. Ada banyak contoh lagi saya boleh bagi tapi masa tak mengizinkan. Nanti kita boleh cerita panjang lagi. Banyak benda yang kita boleh, contoh kita nak perubatan untuk sekolah anak kita. Tengok pada, yang penting tengok pada nilai sebenar benda tu, nilai sebenar bukan nilai yang objek tadi, nilai sebenar dia, dan tengok pada keutamaan hidup kita, priority kita. Jadi kalau dia jatuh kat sini, kita boleh ambil atau buat keputusan tu. Tapi kalau kat sini jangan. Maknanya kat sini ni maknanya satu je yang tinggi. Kat sini dua-dua tinggi, B ni salah satu yang tinggi, A ni dua-dua rendah. Ataupun yang D ni tak ada langsung dua-dua. Priority pun tak ada, nilai pun tak ada. Jangan. Contohlah, saya cerita ni lah. Ada kawan offer nak jual dadah. Nilai pun tak ada, dadah. Priority pun tak ada, tak payah. Faham Jadi kat sini ni tak payah. Jangan buang, ditch. Buang keputusan tu. Okey, itu adalah macam mana kita nak tengok nilai dengan priority. Okey. Saya dah menjawab soalan tadi yang productivity. Okey, Encik Ashraf, saya ada satu soalan. Tadi kan Encik Ashraf ada bagi contoh, katakan for example yang kerja kita bangun awal, okey, sediakan benda-benda untuk anak, lepas tu bila anak dah siap semua tu, okey, mereka happy lah kan sebab kita masak benda-benda yang cantik masuk dalam tu. Dekat Jepun kan kita orang panggil bento kan, bekas makanan tu. Okey. Tapi budak anak-anak kita memang gembira dapat makanan yang disediakan khas, dihidangkan khas macam tu. Tetapi bila kita sampai tempat kerja, kita rasa mengantuk, prestasi kita jatuh, KPI pun tak baik. So kalau in that situation, dalam situasi itu, macam mana kita nak menilaikan? Itu kita boleh guna ni. Kita boleh guna diagram ni. Itulah cantik kita boleh guna diagram ni. Contoh yang sangat cantik sebab kita tengok yang mana lebih tinggi nilai dia. Yang mana lebih tinggi nilai dia. Okey.
Kalau katalah kita menganggap kebajikan anak-anak, dia punya well-being dia patut mempunyai satu yang bernilai tinggi, okey, kita mark as tu, okey, anak is patut mendapat benda-benda yang nilai tinggi, okey. Yang kedua, anak is my first priority. Apa jadi kat aku sakit ke, aku mati ke, aku apa ke, kita boleh letakkan itu priority, okey. Tapi kita kena fikir nilai tadi boleh ditolak, boleh kita dalam pengiraan nilai kita ni nanti saya boleh sambung webinar ni dengan cara nak kira nilai, cara nak kira banyak faktor yang kita boleh tolak. Okey, contoh anak ni nilai dia tinggi. Okey, nilai dia tinggi. Tapi kita compare dengan kerja. Kerja kita nilai dia macam mana? Dan berkait rapat dengan priority. Okey, walaupun anak ada nilai tinggi, tapi aku rasa buat masa ni kerja aku adalah lebih priority. Lebih utama. Kalau kerja tak boleh makan juga. Tak kerja langsung anak pun tak boleh. Jadi pada masa itu mungkin priority tinggi kerja, anak kita jatuh dah ke bawah sebab ditolak dengan nilai kita punya kerja tadi. Value nilai tadi dengan nilai pekerjaan, kita mempunyai pekerjaan tu yang lebih tinggi. Jadi kita dah terpaksa kalau boleh kita tumpukan pada kerja. Tengok mana dua-dua lah. Yang mana dua-dua tinggi. Contohnya ini contoh yang kedua, anak tu nilai tinggi, okey, kerja memang priority juga, tapi dia kata okey, kalau aku hilang kerja pun husband aku boleh jaga, boleh tanggung, boleh sponsor everything, boleh support. Kan contoh anak dia tinggi, dia kerja juga, dia nak kerja tapi priority dia tidaklah sebegitu tinggi sebab husband dia boleh support the priority. Jadi dia mungkin boleh teruskan maknanya masak untuk anak pagi-pagi. Biarlah bos nak kata apa pun, katalah. Janji aku buat sehabis baik untuk kedua-duanya. Untuk kerja pun aku buat sehabis baik. Untuk anak-anak aku lebih lagi baik. Kita masakkan untuk anak kita. Tapi ada juga orang yang bos dia memang tak boleh langsung, kita mengantuk ke apa memang kena potong gaji lah apa kan. Dan suami kita tak boleh tanggung kita. Jadi terpaksa kita korbankan sesuatu lah. Jadi kita nak weigh, kita nak timbangkan dua-dua ni dengan cara macam ni lah. Value dia tinggi ke atau priority tinggi, atau kedua-dua tinggi, ambil. Kalau memang salah satu tu kita rasa ni, fikir lagi. Tapi kalau dua-dua rendah, tak payahlah. Maksud B ni kita boleh fikir lagi. Kita boleh fikir lagi. Dan kita boleh gerakkan dia, nilai dan priority ni kita boleh ubah. Kita boleh ubah. So, katalah kita masakkan untuk anak kita, jadi value kita dah pegang. Dah, memang tinggi. Value tak kacau. Anak is everything. Okay, priority. Kita punya kerja pun priority. Tapi kita boleh deal, kita boleh nego dengan bos kita, I want to work from home. Jadi kita boleh, memang priority kita tetap tinggi, tapi kita work from home, at the same time kita boleh ambil ini. Jadi kita boleh dapat kedua-duanya. So kita tahu ini, kita boleh membuat keputusan lah. Faham. Okay, seterusnya sebab masa pun tak apa. Kita move on to the next one. Soalan saya yang seterusnya ni, berdasarkan nilai, bagaimana kita nak membuat keputusan dalam hidup? In our life. Okay. Ini yang tajuk yang penting yang saya pun dah janji tadi nak cerita. Okay. Dalam berdasarkan nilai kita, yang pertama kita dah tahu nilai sebenar sesuatu itu. Jadi kita teruskan langkah kita kena tingkatkan produktiviti kita. Tingkatkan produktiviti kita bererti, saya nak bagi tahu dalam kita punya kehidupan ni, untuk kehidupan yang berproduktiviti tinggi dan mempunyai kualiti kehidupan yang baik, kita mesti sentiasa mempunyai plan. Plan, perancangan hidup. Tak boleh kita hidup tanpa perancangan, tak boleh. Kena ada plan. Saya nak umur saya 50, saya nak ada rumah ni hutang habis. Itu dia. Tak boleh. Biarlah apa-apa yang berlaku macam kita ikut je lah, flow with the wind kan. Tak boleh. Kita kena ada perancangan. Okay? Dan kita bila dah ada kalau tak ada perancangan, apa yang kita nak capai? Kita mesti ada perancangan dulu, ada plan, baru kita capai. Cuba capai dia. Bila kita cuba capai dia, baru ada usaha. Usaha untuk mencapai dia. Bila dah tercapai, kita akan buat plan lagi untuk menambah baik apa yang kita dah plan tu. Itu cycle of life. Tak boleh kita buang satu. Jadi life tu tak berpusing. Bila life tak berpusing, bermakna kita dah mati. Orang yang mati sahaja yang tak ada masalah. Orang yang mati ataupun orang yang
tengah bedridden, dia tak ada masalah. Tak ada anak dia bising nak cakap dengan dia ke apa, tak ada. Tapi kalau selagi kita hidup, kita kena berpusing. Kita kena buat plan, cuba capai dia, dah capai, tambah baik lagi. Renung kembali, review balik apa yang kita dah buat dulu, tambah baik lagi, tambah baik. Buat cycle ni sampai bila-bila, sampai kita mati. Sampai kita mati, kita buat lagi cycle. Jadi kita tak putus kat situ. Pernah dengar kan, life is like riding a bicycle. Whenever you stop cycling, you will fall. Macam itulah. Selagi tak stop cycle tu, kita akan hidup. Sebab sama juga naik basikal ni, life is like riding a bicycle. Bila kita susah, bermakna kita sedang mendaki. Kan kalau kita naik basikal mendaki, kita berat kan? Susah kan nak naik kan? Sebab kita tengah mendaki. Tapi kalau kita senang, relax, semua walk in the park kan, semua itu maknanya kita tengah menurun. Hati-hati kalau kita senang sangat semua benda, kita sedang menurun tau. Jadi kalau kita penat ni, kita sedang mendaki. Kita akan capai satu hari nanti puncak yang mana kita dah berhenti kita dah berkayuh dengan steady. Tak senang sangat achieve. Tapi kita jangan berhenti. Cuba capai puncak yang kedua. Capai lagi. Okey Jadi tadi saya ada cakap kan, kita dah cukup pendapatan kita, dah cukup pendapatan kita. Tak boleh nak buat apa dah, tak boleh nak tambah dah. Nak kita nak buat tabung untuk pergi haji, tak boleh dah. Memang itu cukup. Okey, jangan risau. Saya pun dah janji tadi, macam mana cara kita nak buat bila kita dah tak cukup dah, memang itu dah. Itulah dia yang the whole topic ni is about this lah. Kita boleh buat sesuatu walaupun pendapatan kita dah cukup. Dengan apa? Okey, ini dia. Kita boleh membuat satu dengan membuang segala pembaziran. Waste, pembaziran dalam hidup kita ni kita buang. Nanti saya akan terangkan lagi. Kita akan dapat capai sesuatu untuk kita tabung. Okey? Saya buat tadi. Kita buang semua pembaziran ni, kita akan buat tabung pembaziran. Okey, mungkin tak jelas lagi. Saya akan terangkan. Bila kita ada pembaziran pembaziran ni ada 5 yang bila kita ada 5 pembaziran ni, kita punya productivity dalam hidup kita menurun. Productivity menurun maknanya kita ni dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tidak positif, tidak produktif, maksudnya gaji kita naik tu je. Kita tak ada idea apa-apa, kita cuma just ikut je kan. Itu tak bagus. Tapi kita boleh buat sesuatu tau. Untuk walaupun produktiviti kita statik, kita boleh dapatkan penjimatan dengan mengetahui nilai. Iaitu kita tahu nilai, tahu nak tingkatkan produktiviti. Apa yang benda yang merendahkan produktiviti ialah pembaziran. Buang pembaziran ni, kita akan dapat lebihan itu. Okey, contoh pembaziran masa. Ini sangat serius di Malaysia. Di Malaysia, pembaziran masa ni adalah pembaziran yang merendahkan produktiviti terbesar. Sangat obvious. Contoh dia, analogi dia sangat banyak. Saya tak payah cakap pun. Traffic jam satu. Traffic jam, membuang masa merendahkan produktiviti. Orang tak faham selama ni produktiviti apa. Tapi kalau kita peniaga, businessman, I have to go to the meeting untuk decide nak close deal ataupun tidak. Kita tengok jam. Buang masa kita, tak dapat sampai pada masa yang kita nak. Habis. Klien tak percaya kita. Kau datang lambat. Macam mana kau boleh buat projek aku? See? Kita buang masa. Sebab itu, banyaklah orang Melayu ke, orang Jepun ke, orang English ke, dia cakap masa itu emas. Time is money. Bahasa Jepun, Toki wa kane nari. Okay? Bahasa Cina pun saya rasa mesti ada. Sama kan? Dalam Islam pun ajaran mementingkan masa. Banyak orang rugi kerana masa. Jadi contoh-contoh lain yang banyak selalu masa ni, yang orang selalu mungkin dah jadi habit tanpa disedari. Contoh inilah yang paling klasik sekali ialah pengangkutan awam lah. Orang sampai dah tak kisah tau. Tak peduli tau. Alah biasalah, bas ni datang, ya gini datang lah tu, lambat. Tak peduli lah. Bila kita dah sampai tahap macam tu kita tak menganggap sesuatu itu masalah, habislah. Bayangkan Dr. Jaslyn, you nak buat PhD pun you kena ada problem statement. Kalau tak ada problem statement, you tak boleh move. I nak buat apa ni? Tak ada problem. Tak ada problem nak resolvekan. Kan? You tak boleh move. Nak buat apa? Nak buat PhD, tak boleh buat. Sebab tak ada problem. Macam tu juga kita ni, manusia ni. Kalau kita dah anggap pembaziran masa tu is a normal things, not abnormal,
habislah. Bangsa kita ni habislah. Dah tak ada, bolehlah kita tambah baik. Tak ada penyelesaian. Tapi Encik Ashraf, dekat Jepun, I pernah dengar you cakap dekat Jepun bas dia semua tu memang tepat masa dia kan? Yes. Okay, sebab dia mengamalkan prinsip if you cannot come on time, come before time. Kalau bas lah. Kalau you cannot come on time, come before time. Janganlah you datang on time juga, terlajak lah, jam ke apa. Itu falsafah dia. Tapi kalau macam kereta api, dia pakai elektrik kan, dia boleh semua pakai program kan. Jadi biasanya train. Tapi bas tu memang mengagumkan sebab bas yes. Bas sangat mengagumkan. You tahu tak macam mana? Saya cakap tadi, if you cannot come on time, come before time. Saya pernah nampak banyak kali bas tu berhenti, tunggu, dia tak jalan. Sebab dia dah come before time. Nanti bila agak-agak masa, contohnya sampai stesen A pada 5.59, dia sampai situ 5.57, dia tunggulah. Macam tu. Then bila 5.59 baru dia keluar. Saya banyak kali nampak. Itu cara orang Jepun. You come before time, then you don't miss anything. Okay, jadi itu satu. Yang kedua, yang ni pun orang dah jadi, benda ni dah jadi macam lumrah, normal dekat Malaysia ni. Kalau kita pergi ceramah ke, ceramah agama lah, in fact, even. Ceramah agama pun lambat tau. Ustaz yang pergi ceramah tu, apa ceramah agama berdegar-degar, datang lambat. Tak boleh. Satu prinsip yang baik dalam Islam pun you dah tak boleh patuh. Datang ceramah agama 9.30, kita tunggu. Aduh, nak dapat ilmu ni. Kita nak dapat ilmu. Tapi at the same time, orang yang bagi ceramah ni datang pukul 10. 30 minit dia curi masa orang. Macam mana? Apa itu? Saya tak mau sentuh panjang lagi, tapi bayangkan sedihnya kita punya masyarakat di Malaysia ni. Macam tu dia pun. Banyaklah majlis-majlis PIBG ke kadang-kadang kan. Perasmi majlis datang lambat. Dia dah curi masa tau. Masa itu emas. Orang tak faham masa itu emas. Saya bagi satu analogi. Mungkin belum pernah dengar lagi. Okay, you nak beli rumah. Okay, harga rumah tu taruhlah, harga rumah saya murah lah, 100,000. Mungkin Dr. Jaslin harga 1 juta, saya 100,000 saja. Okay, saya nak beli rumah 100,000. Tapi saya tak ada duit. Gaji saya 2,000, 3,000 sebulan. Saya tak ada duit. Jadi saya pinjam bank. Saya bayar 30 tahun. Okay, 30 tahun installment. You imagine, kalau saya tabung sendiri, saya kena tunggu 30 tahun lagi baru saya dapat rumah. 30 tahun saya dah boleh beli, masa 30 tahun, masa time, 30 years, saya boleh beli dengan duit. Saya bayar interest ataupun dalam Islamic banking, bayar bond, ada punya apa, dia panggil apa saya tak ingat lah, tapi macam interest jugalah. Masa, faham tak? Jadi itulah dia masa itu emas. Memang betul, itulah analogi tepat sekali. Kalau you tak ada masa, you tak ada masa 30 tahun tu, you kena bayar duit lah. Nampak? Duit dengan masa tu kita boleh trade. 30 tahun, kita boleh trade dengan duit. I don't have money, kita boleh pinjam tapi I bayar you. Untuk 30 tahun ni I bayar. Macam tu. Okey, yang kedua pembaziran sumber. Ada sumber ni maksud dia termasuk natural sumber asli lah, natural resources. Contoh macam elektrik, electricity, sustainable renewable energy, makanan, itu semua sumber lah. Jadi ini pun macam saya tadi saya cakap, saya dah terpaksa bazirkan saya punya duit. Saya punya nasi tadi kan, sikit saya terpaksa buang. Itu sumber lah. Itu tak patut kita bazirkan. Saya pun menyesal. Jadi ada satu cerita yang sangat terkenal di Jerman. Di Jerman ada, ni cerita rekaan lah saya rasa, bukan betul lah. Ada dua orang couple Malaysia datang makan kat Jerman. Makan kat satu restoran. Dia tak habis. Dia punya nasi tu separuh aja. Lepas tu bila dia bayar semua kan. Lepas tu bila nak keluar, ada municipal council punya penguat kuasa datang saman dia. Bayar RM1,000. Apa salah saya? Itu you tak habis nasi. Itu saya punya, saya dah bayar lah. Nasi tu saya dah bayar. Yes, dia kata. You dah bayar. The money might be belong to you, but the resources belong to the society. Dia cakap. Maksudnya duit tu duit kau. Tapi resources, sumber ni kepada milik masyarakat. Kau nak buat apa dengan bazir ni? Dia kena denda dekat Jerman RM1,000. Mungkin cerita betul, mungkin cerita salah. Saya tak tahu, bukan rekaan. Tapi kita ambil dia punya pengajaran dia. Itulah dia, betul. Memang betul. Memang kita ada duit. Tapi we shouldn't waste the money. The resources. Kita kena jaga betul-betul. Sumber asli kita, air kita. Kadang-kadang kita membazirkan banyak. Bila kita air tak ada, baru kita tahu.
Titik-titik pun kita jaga betul-betul kan. Especially dekat Selangor ni air tak ada, kita dah faham. Air tu sangat berguna, penting. Sumber tu, sumber, resources. Okay, ini jangan bazir. Okay, jadi yang ketiga, masa pun dah tak banyak, pembaziran tenaga. Okay, yang ni tenaga kita lah. Maksudnya, contoh kita, saya bagi satu contoh yang agak bagus lah. Pembaziran tenaga yang tak perlu pun. Kita selalu pergi ke shopping mall kan. Okay, kita pergi dekat shopping mall, katalah kita pergi dekat area frozen area ataupun dekat baju ke apa kan. Kita tengok dia punya salesman, sales girl, dia pakai sweater kan. Sejuk kan, dia tak tahan kan, aircon kat dalam tu sejuk kan. Okay. See, dia pakai sweater. Kalau dia pasaraya tu tingkatkan suhu daripada 16 yang sejuk sangat tu kepada 25 ke, tak perlu pakai sweater pun. Dia boleh kerja dengan seronok, aman, tenang, tak perlu pakai. Bila dia pakai sweater, dia kena beli sweater. Dah habis duit beli sweater. Bukan tu je. Dia kena beli mesin basuh untuk basuh sweater. Dia kena pergi hantar dry cleaning ataupun lipat. Habis tenaga, habis, bazir lagi. Lepas tu dia kena beli almari nak simpan. Kalau tak ada, tak payah pakai almari pun, kan? Banyak sumber, banyak pembaziran tak? Daripada sikap dia, pengurusan dia pasang aircon 16. Itu pembaziran. Pembaziran sumber punya, pembaziran tenaga punya. Yang keempat ialah pembaziran emosi. Ini pun, saya pun dalam Facebook, saya pun dah kongsi hari itu. Ini sangat-sangat merisaukan ya. Kita banyak suka membazir emosi kita. Yang paling risau sekali adalah worry, kerisauan, bimbang. Okey, ramai ini boleh jadi penyakit depression juga ya. Ramai orang membazir emosi dia dengan bimbang kepada benda-benda yang tidak perlu. Contoh yang saya bagi hari itu, kita jawab exam ataupun kita interview kan. Lepas interview tu kita bimbang, risau. Aduh, macam mana aku jawab tadi? Ada dapat tak kerja ataupun dapat A tak ni? Kita pening kepala, tak lalu makan. Sedangkan dengan bimbang atau worry tu, your worriness ataupun kebimbangan kamu tu tidak boleh membantu apa-apa pun. Dah berlaku. Dah interview, dah ni kan. Kenapa nak bimbang? Tak payah. Tak perlu bimbang lagi dah. Bimbang ataupun risau sebelum tu. Sebelum pergi interview, sebelum ambil test. Itu bagus. Bila kita bimbang, kita ni exam kita akan motivate diri kita untuk buat lagi, study lagi. Tapi banyak orang salah, dia membazir emosi dia. Kadang-kadang tu dah lepas baru kita bimbang kan, risau, lepas tu kita pula akan affect yang surrounding. Betul, kita akan affect yang surrounding kita. Kita punya mood dah risau, kan? Betul. Okey, yang kelima ialah pembaziran nilai. Ini tadilah. Ini contoh yang saya bagi, semua orang dah faham lah. Okey, jadi kita tengok kalau kita berjaya menjimatkan ni kita boleh buat tabung pembaziran. Contoh saya kata tadi kan, saya dah cakap tadi, kita kena ada sasaran kecil ataupun target ataupun aim ataupun objektif small one ataupun big one tak kisah. Okey, saya bagi satu tips untuk penonton semua. Kalau kita tak nak tukar gaya hidup kita tapi kita still nak buat tabung untuk something, kita buat tabung pembaziran Contoh bulan ini dan bulan-bulan kita punya average bill elektrik kita 200. Challenge yourself. Bulan ini aku nak dapatkan, aku tak nak membazirkan, mungkin aku selama ni pakai orang kata biarkan je lampu terbuka kan. Cuba make a point untuk ubah sikit je. Then you tengok bulan tu you punya bill elektrik 180. RM20 masuk tabung. Macam tu. Faham tak? Okey. Pembaziran sumber. Selama ni kita masak nasi dekat rumah untuk kita makan, selalu kita buang ataupun kita terpaksa reheat kan. Reheat tu dah makan banyak tenaga kan. Gas lah, elektrik lah kan. Okey, kita cuba selama ni kita beli satu bulan 20 kilo beras, kita buat 15 kilo saja. 5 kilo tu masuk tabung. Duit tu masuk tabung. Okey? Jadi kita masak ngam-ngam cukup-cukup ataupun kurang sikit. Kita boleh diet sikit. Dapat faedah dan kita boleh dan kita tidak membazir sumber. Okey, kenapa kita tak bagus kita masak yang lebih kenapa? Sebab kita akan bazir banyak sumber. Bila tak habis, you kena simpan lauk tu dalam satu tupperware lain, kontainer lain. Kena beli kontainer. Then you kena basuh lebih kontainer. Air lebih, deterjen atau liquid tu lebih.
Banyak Dishwasher. pembaziran. Kan? Banyak pembaziran akibat satu pembaziran. Jadi cabar diri kita masak cukup-cukup ataupun kurang sikit, ataupun pergi kedai, selama ni kita sekali makan 100, malam tu kita mulai daripada hari ni, anak-anak ayah bawa makan kat kedai tak apa, sebulan sekali, seminggu sekali ataupun 2 hari sekali, tapi air semua minum air kosong. Jangan minum air yang mahal-mahal. Okay, you challenge yourself, your family, then dapat, katalah selama ni kita order ni banyak ni, duit yang kita tak gunakan tu masuk tabung. Tenaga sama juga. Benda yang tak perlu tadi saya cakap jangan buat, then earn the difference tu masuk tabung. Emosi dengan nilai ni mungkin subjektif lah. Okay, jadi itu cara kita untuk kita buat tabung walaupun tak ada pendapatan lebih. Challenge yourself untuk kurangkan sikit je. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okay? Especially dalam pandemik ini kan. Semua orang pun susah. Semua orang Betul. pun ada challenge sendiri. Dalam pandemik ni memang tak ada benda yang kita buat melainkan kita tukar hidup kita. Tadi ada saya terbaca lah satu cerita sangat menarik. Ada pemilik donkey pemilik donkey, dia ikat donkey tu dekat pokok. Keldai donkey memang. Donkey keldai. Yes, keldai. Dia ikat dekat pokok. Then datang syaitan. Tahu kan syaitan demon datang, dia lepaskan donkey tu. Donkey tu pergi lari, dekat lari, dia pergi dekat tanaman orang sebelah kebun, dia makan semua tanaman tu. Okey, lepas tu pemilik tanaman tu marahlah, dia tembak donkey tu mati. Lepas tu pemilik donkey tadi dia marahlah. Kenapa pula makcik tu tembak donkey dia? Dia marah, dia pergi tembak donkey tu. Donkey tu mati. Lepas tu bila dia tengok donkey tadi dah anak pemilik donkey tadi tu dia tembak makcik yang tembak donkey tu. Sebab dia marah kan? Dia marah, apa dia tembak donkey tu. Lepas tu anak orang makcik yang tembak tu tembak pula yang tembak makcik tu. So benda tu berlarut kan, maknanya tak habis, semua marah kan, habis semua. Lepas tu ada orang yang nampak tu, dia pergi tanya syaitan, apa demon, apa yang kau buat ni? Aku tak ada buat apa-apa, aku cuma lepaskan donkey. Nampak itu? Sebenarnya kita boleh control ourselves. Syaitan ataupun benda-benda yang tak negatif ni, dia cuma mungkin dekat tempat lain. Tapi it depends on your move, your behavior. Kalau kita boleh selesaikan benda-benda, kita boleh selesaikan benda-benda tanpa menyalahkan orang lain. Dia cuma, syaitan tu, demon tu cuma lepaskan donkey, tapi yang your act tadi, your behavior sendiri tadi yang menyebabkan everything habis. Macam kisah satu lagi yang pagi-pagi dia nak pergi kerja, anak dia tumpahkan kopi dekat baju dia. Dan dia mengamuk marah, dia marah apa kan. Lepas tu dia dah marah, dah habiskan masa nak wah, kenapa you tak cermat, jalan baik-baik lah kan. Kan. Lepas tu bila dia dah marah tu, dia terlepas train dia. Sampai ke tempat kerja dia dah lambat, kena marah dengan bos. Dia pun emosi dia tak tenang. Dia dia sepak-sepakkan dia, nampak bos dia buang dia kerja. Sebab dia retaliate lah, dia mengamuk kan. Cuba you bayangkan kalau pagi tu bila anak dia tumpahkan ni, dia cakap, alamak, lain kali you berhati-hati sikit, cermat sikit jalan, dan tukar baju pergi macam biasa. Tak ada apa yang berlaku. Dan you jangan salahkan anak you tumpahkan kopi. Itu diri you sendiri yang tidak boleh kontrol keadaan. Okey, kita dah ke topik lain pula ni. Jadi sebenarnya saya ada banyak benda yang nak cerita. Contohnya case study lah, kita nak tengok macam mana kita. Tapi tak apa, masa pun dah lebih daripada 1 jam. Ini pun saya nak ajar ini Dunning-Kruger effect ni. Ini sikitlah saya sentuh kalau you tengok ni graf ni, diagram ni, semakin kita tak tahu apa-apa, confidence level kita sangat tinggi. Kat peak ni dipanggil peak of Mount Stupid. You faham ni? Kalau kita tak belajar, kita tak ada ilmu, kita punya confidence level sangat tinggi. Sampaikan kita akan cakap orang lain semua salah. Sebab tu saya selalu cakap orang yang paling pandai di dunia ialah orang yang tak belajar apa-apa. Sebab dia tahu semua benda. Kan? Dia tahu semua benda. Bila dia pergi ke dia tak belajar, dia tahu semua benda. Dia ingat dia tahu semua benda.
Bila dia masuk kelas, dia cuba nak belajar, apa ni? Rupa-rupanya banyak benda dia tak tahu. Tapi sebab dia tidak belajar, dia ingat dia tahu semua benda, jadi dia orang paling pandai lah. Tapi itu semua joke lah, sarkasm je lah. Tapi kalau kita tak tengok ini Dr. Dani dengan Dr. Kini dah kaji makin kita tak tahu apa-apa, ni wisdom kita, makin kita bodoh lah senang cerita, confidence level kita sangat tinggi kat sini. Jadi tapi bila kita start belajar, jadi nampak confidence level kita turun. Bila kita start belajar, aku tak tahu, kita akan rasa kita akan jadi rendah diri lah. Dan bila kita dah expert, baru kita tinggi balik. Ini tak apalah. Okey, itu saya sentuh. Jadi okey, cukup kat situ. Okey, ada lagi yang Dr. Jasmine nak tanya? Okay, last one. Okay, sebab very good tentang tadi penjelasan semua tu. So satu last soalan yang saya nak tanya sikit ni, sebab saya setahu saya Encik Ashraf memang seorang jurubahasa dan penterjemahkan bahasa Jepun, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan kita ambil contoh bahasa Jepun. Okay, so katakan Encik berada di Jepun, and then of course dekat Jepun pun ramai lagi yang boleh buat penterjemahan ni lah, sebab ada ramai lagi orang Malaysia dekat situ kan. So boleh cakap katakanlah kita boleh summarize lah rumusan. Jelah kalau Encik Ashraf dekat Jepun, mungkin nilai Encik Ashraf tidaklah setinggi sebab ramai yang boleh buat penterjemahan itu. Tapi kalau Encik Ashraf berada di Malaysia, so harga atau nilai Encik sudah tentu akan meningkat sebab tak ramai yang boleh buat penterjemahan itu. Kan? So adakah ini bermakna kita lebih baik berada di Jepun untuk in that case? Macam mana nak menilaikan? Okey, kita bagi kepada dua lah. Satu, kalau kita fikir nak berada di mana, itu ada apa cerita yang lain. Untuk dapat nilai itulah kan. Tapi kalau kita untuk tengok nilai diri kita sendiri dengan nilai sebenarnya macam ni, Dr. Jasmine. Bila you nak, mula-mula tadi ada sebutkan nilai itu bergantung kepada penerima nilai. Lies in the eyes of the beholder, macam tu kan. Maksudnya nilai itu sebenarnya you yang mempunyai, you yang tetapkan sendiri. Tetapi bila you buat kerja yang bernilai tinggi, orang akan nampak. Orang akan pandang. Okay, jadi macam saya punya career sebagai jurubahasa, first few years tu memang susah. Memang kita struggle nak dapatkan job. Tak dapat job kan. Sebab orang tak nampak nilai kita lagi. Tak kenal lagi. Tak kenal lagi. Dia tak nampak nilai kita lagi. Okey, tapi bila you buat satu kerja yang sangat-sangat bernilai, yang lebih daripada nilai yang diharapkan, selepas itu saya tak perlu struggle. Orang datang kat saya nak minta servis saya. Jadi walaupun di mana kita berada, jika kita mempunyai nilai yang lebih daripada yang diharapkan oleh klien kita ataupun orang yang mengharap penerima tu, kita akan boleh berjaya. Tak semestinya you berada di Jepun ataupun berada di Malaysia. Jadi memang tak kisah kalau di kat mana-mana pun. Tak kisah kat mana pun. Tapi kalau kita nak tinggal di Jepun, kita kena ada satu yang dipanggil added value, nilai tambah. Nilai tambah. Kalau you ada nilai tambah, you akan berjaya. Jadi contohnya, bila you hendak tinggal di Jepun dan nak ada nilai yang tinggi, outstanding, you kena ada nilai tambah. Jadi apa yang boleh you fikirkan? Nilai tambah. Sebagai contoh saya bagi, okey, kalau kita pergi kepada Encik Ashraf ni ambil dia punya servis murah. Dibandingkan dengan ambil interpreter dari Jepun, dia punya charge tinggi. So nilai tambah tu, murah tu adalah nilai yang tinggi tau. Walaupun murah tapi nilai dia tinggi. So this is some added value to you. Jadi mereka akan ambil. Bila you buat nilai dan nilai tambah, added value. So itu pun penting juga. Itu penjelasan saya. Okay, terima kasih Encik Ashraf. And then I tahu sebab you memang ada banyak lagi macam ilmu-ilmu macam ini, and then knowledge, and then you have your own skill development center. So I hope that penonton-penonton mungkin mereka nak tahu banyak lagi. So mungkin next time Encik Ashraf boleh buatkan workshop. Ya, kita boleh buatkan workshop. Lepas tu kita boleh pergi lagi mendalam, pergi in depth, and then main thing saya rasa dari apa yang kita rumuskan, I mean from my own opinion lah kan. The main thing is our mindset. Our mindset ni memang sangat-sangat penting. Macam cara kita memikir, cara pemikiran kita. So okay. Last kali, okay, apakah rumusan yang Encik Ashraf atau message, take away message lah, ataupun essence tentang Saya ada simpulkan sikit kat sini. Tak bergerak lagi. Sekejap. Okey.
Ni take home point. Maknanya you apa yang rumusan kita tadi, kita dah cakap panjang tadi. Yang pertama yang penting ialah if you fail to plan, you plan to fail. Ini semua orang tahu. Kalau kita gagal merancang, maksudnya kita merancang untuk gagal. So dalam hidup kita kena letak sasaran tadi cakap ni. Kalau tak ada sasaran, maknanya kita memang merancang untuk gagal lah dalam kehidupan. Letak sasaran. Kedua, tingkatkan produktiviti hidup kita terlebih dahulu. Macam mana nak tingkatkan produktiviti hidup? Buang pembaziran tadi. Buang pembaziran. Buang pembaziran. Kemudian saya tak nak sentuh yang saya tulis kat sini. Saya nak tambah sikit kepada mereka yang mendengar yang mungkin nakkan sesuatu dari saya. Saya nak cerita ni especially dalam zaman COVID pandemik ni yang kita semua chaotic ni yang kita belajar skill baru. Saya nak bagi satu tips, belajar skill baru. Tak kisah apa-apa, belajar. Sekarang banyak online class tau. Belajar ni from cradle to grave. Dari yang lahat ke yang kubur. Daripada bahasa Arab dia minal mahdi ilal lahdi. Jadi maknanya daripada terlahir sampai kita mati kita kena belajar. Jadi sekarang ni yang paling penting ialah skill. Saya di zaman pandemik ni saya pun kehilangan income, banyak saya kehilangan income, tapi saya ambil peluang daripada masa yang terluang yang banyak ni, saya banyak sangat belajar skill-skill baru. Hari tu saya baru tamat macam mana nak buat video, untuk buat professional video. Saya pergi yang free je. Saya pergi kelas-kelas yang free je, saya pergi belajar. Jadi ada satu skill yang tambah kat kita, skill tambahan pada diri kita. Kalau lepas ni kalau ada orang nak mana-mana corporate ke nak order nak minta saya buatkan video corporate, saya dah boleh buat. Saya belajar macam tu. Kemudian ada juga saya menjebakkan diri saya dalam bursa saham pun pada masa inilah saya belajar ilmu banyak. Saya pergi kelas-kelas free dan kelas-kelas yang tak free pun saya dah pergi. Semua online, semua online. Saya tak ada pergi pun ke mana. Saya belajar saham. Kemudian saya banyak baca buku-buku yang falsafah-falsafah yang orang-orang dulu-dulu. Jadi kita gunakan masa yang kita tak ada kerja ni, tapi yang ada kerja teruskanlah kan. Tapi elok juga kalau kita belajar skill. Dengan kepada anak-anak kita pun kita galakkan mereka belajar skill. Memang betul kita perlu dapat degree, dapat master, dapat PhD, betul, tapi itu tak boleh jadi duit. Yang boleh jadi duit adalah skill. Betul. Dr. Jaslyn mesti setuju. So, kita memang setuju sebab jadi doktor pun tak dapat duit banyak. Betul. Mungkin yes. Dr. Jaslyn hanya bluffing je kot, dia gaji dia tinggi. Tak ada. Sebab dia ada skill-skill tertentu. Jadi saya dah banyak jumpa orang dia cukup kita ada skill, contoh kita ada drafting skill, kita boleh buat programming, kita boleh buat rumah, bertukang, buat perabot. Semua tu boleh jadi duit. Zaman ni jadi duit. So tak kira apa. Belajar buat karipap pun tak apa. Belajar buat kek pun tak apa. Itu skill yang mana skill tu amat berguna untuk membantu kita dalam saat-saat macam ni. Itu antara lain tu yang saya tulis kat sinilah. Semua nilai kita dah cerita panjang lebar tadi. Mungkin lepas ni kita boleh buat workshop macam Dr. Jaslyn sebut. Kita pergi lebih mendalam lagi. Macam mana nak kira nilai, macam nak kira priority dan banyak lagi macam mana kita nak membentuk minda kita. Yes. Mindset kita, minat kita. Itu semua adalah antara contoh-contoh ceramah-ceramah ataupun workshop saya yang pernah saya buat dulu. Dulu saya selalu buat motivational course. Benda-benda macam ni kita ni. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya dapat kongsikan. Encik Ashraf, ada satu soalan dari penonton. Okay. So Encik Ashraf nak tanya, kalau katakan nak belajar bahasa Jepun, ada ke workshop dari Encik Ashraf juga? Okay. Dia macam ni. Belajar bahasa Jepun ni, dia tengok sebab tujuan kita nak belajar apa. Kita nak belajar untuk pergi Jepun, untuk ambil exam, ataupun untuk sekadar bercakap saja. Saya pun memang ada planning untuk buat kelas, online kelas, untuk kita just santai-santai lah, maknanya sambil-sambil relax-relax kita belajar. Kita dapat 1-2 phrase satu hari pun boleh. Jadi itu pun adalah saya punya sasaran ataupun planning yang short term planning lah. Mungkin saya akan buat. Dan satu lagi sebenarnya saya nak buat ialah saya nak buat page macam Shaping the Leaders of Tomorrow ni. Saya nak buat page untuk kita tahu tentang Jepun saja. Semua soalan-soalan tentang bahasa Jepun ke, perangai orang Jepun ke, dia punya job ethics ke, apa-apalah. Sebab tabiat saya mereka ke, tabiat dia semua
yang paling penting adalah falsafah mereka. Saya nak, macam saya cerita tadi banyak falsafah Jepun kan. Saya akan kongsikan dalam page tu. Harap kalau ada sokongan ramai, saya nak akan buka page tu untuk kita online live macam ni, ataupun kita jawab segala-gala persoalan yang mereka ada tentang Jepun, falsafah Jepun dan juga bahasa Jepun. Semua insya-Allah saya boleh jawab. Okey, Encik Ashraf, ada satu lagi. Bagaimana teknik untuk membuat concurrent translation? Concurrent translation tu ialah simultaneous translation kan. Okey. Kita panggil dalam industri kita panggil simultaneous translation. Okey, ini saya nak bagi tahu di Jepun kalau you tak graduate ada satu sekolah ni dapat dia punya degree ataupun diploma daripada satu sekolah dalam bahasa Jepun dipanggil Doji Tsuyaku ataupun SI lah, simultaneous translation. You tak boleh buat SI di Jepun Jadi semua orang yang buat SI di Jepun dia kena pergi sekolah ni dulu. Jadi itu nak cakap ialah sangat susah. Sangat susah. Saya pernah buat demonstration di UM. Saya pernah buat, saya dipanggil untuk bagi career talk selama 4 jam di UM pada saya ingat 5-6 tahun lepas. Saya buat career talk di situ. Saya challenge student-student tu untuk buat simultaneous interpretation dengan saya. Saya cubalah. Memang tak boleh. Memang mereka tak boleh. Benda ni perlukan latihan yang lama dan teknik-teknik dia. Masa tu saya tunjukkan macam mana saya buat. Masa tu saya buat Malay and English lah kan, bukan Japanese. Memang kita bila kita cakap, kita senang ceritalah, you kena boleh buat 2 kerja dalam satu masa. Kalau you boleh buat 2 kerja dalam satu masa, you boleh jadi SI ni. Itu cara dia. Itu dia jawapan. Tapi ramai yang boleh menelefon sampai membantu tu boleh. Joking. Kadang-kadang saya buat 3-4 kerja. Saya pernah buat SI simultaneous interpretation ni. Saya cakap, saya dengar dalam bahasa English, saya translate kepada bahasa Jepun. Sambil-sambil tu saya cek kamus. Dan saya SMS dan pernah juga saya order food panda untuk anak saya. Pernah juga buat 3-4 kerja. Okay, so terima kasih Encik Ashraf, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum yang sangat bermanfaat ini. And then diharap para hadirin semua telah pun mendapat jawapan berapakah nilai anda sendiri. So nanti kita akan, Encik Ashraf akan adakan lagi workshop lain. Nanti kita akan paparkan dalam kalau ada permintaan lagi, ada orang nak dengar, sudi nak dengar, kita bagilah. Yes. So sekian, terima kasih. Salam satu Malaysia dan ingat share our video tonight. Okay, so thank you so much Encik Ashraf. Thank you so much everyone. Terima kasih semua yang menonton dan terima kasih Dr. Jaslyn. Terima kasih. Good night. Bye bye. Okay, bye.